TV KPM. Wah, cantiknya projek lampu meja ni. Ada banyak warna. Batang aiskrimnya pun satu, dua. Tak boleh nak kira dengan jari ni, tak cukup ni. Mak ada lampu lah. Cantiknya. Ifan, tengah buat apa tu? Cikgu, Ya. Irfan tengah tengok projek-projek yang kita ada kat sini, cikgu. Cantiknya, cikgu. Ya ke? Boleh tak Irfan nak ikut serta cikgu buat projek ni? Boleh, tapi Ah. agak-agak Ifan tahu tak berapa lama nak buat projek ni? Alamak, cikgu. Irfan kurang pasti dah. Boleh tak cikgu terangkan kepada saya, Irfan, macam mana cikgu? Berapa okey. lama kita akan ambil masa ni? Berapa lama kita nak ambil masa ni? Jom ikut masuk kelas cikgu dulu. Baru tahu berapa Okeylah. lama kita nak ambil masa untuk buat projek ni. Jom cikgu. Okey, Kita masuk jom. kelas cikgu sama-sama. Okey. Lawan ni. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk tingkatan 1 dengan temanya adalah Rangka Perancangan Penjadualan Projek. Bersama siapa? Inilah cikgu kita, Cikgu Sarifah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bukit Menuri, Kepong, Kuala Lumpur. Selamat datang, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ifan. Apa Ifan khabar? sihat? Saya Alhamdulillah sihat beginilah. Okey, Alhamdulillah. Saya pun sihat. Sihat Okey, juga. saya- Baiklah, cikgu. Okey. Untuk hari ini kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, betul? Ya, betul. Jadi, kalau kita melihat di sini ada pelbagai projek yang telah pun siap. Ya. Apa yang kita akan belajar ini? Sedikit pengenalan, sikit sahaja. Okey, dan apa yang kita akan belajar hari ini ialah rangka penjadualan perancangan projek. Projek. Ya, Okey. Dan itu kita akan juga ada anak murid cikgu yang bersama-sama kita dalam talian, cikgu. Ya, betul. Jom kita Betul, kenalkan Ifan. mereka satu persatu. Silakan. Okey, saya akan perkenalkan anak murid yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, yang pertama Tash. Mana Tash? Angkat tangan, Tash. Okey, Baik. yang kedua Gavin. Mana Gavin? Hai Gavin. Hai. Okey, yang ketiga Liana, Nur Syahira Liana. Hai, Liana. Okey, kemudian yang terakhir ialah Kalok. Okey. Baik, inilah anak Okey. murid cikgu yang inilah akan bersama 4 kita. anak murid yang akan Satu bersama Malaysia, dengan- cikgu. Ya, satu Malaysia. Semua ada. Melayu, Cina dan juga India. Ya, betul, Irfan. Baik, Okey. cikgu. Mungkin sekarang ini cikgu berceritakan kepada Irfan dan penonton di rumah apa yang kita akan belajar hari ini. Silakan. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini, Ifan? Cikgu akan, hari ini kita akan cover iaitu tajuk rangka perancangan. Yang ini kita boleh tengok kat sini. Okey. Iaitu rangka perancangan penjadualan projek. Projek. Iaitu dalam bab 2 tingkatan 2. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk di sini apakah standard pembelajaran yang kita akan detailkan pada hari ini. Yang pertama ialah kita akan tengok rangka perancangan penjadualan projek. Yang kedua kita akan tengok analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Okey, itu yang kita akan lihat pada hari ini. Jadi di akhir pembelajaran ini, Irfan, cikgu harapkan kita akan dapat yang pertama, murid akan dapat merangka sekurang-kurangnya satu perancangan projek. Baik. Yang kedua, kita akan buat analisis jadual kerja secara sistematik. Okey, kita harapkan murid-murid di studio dan juga di rumah dapat buat dua perkara ini di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Okey. cikgu. Itu dia objektif yang akan kita cuba capai bersama-sama. Untuk yang pertama, cikgu merangka sekurang-kurangnya satu perancangan projek dan yang kedua menganalisis jadual kerja secara sistematik. Baiklah. Kalau begitu, cikgu, banyak perkongsian selepas ini, tapi kita nanti berehat seketika, boleh? Okey, boleh. Kita jumpa Irfan. lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi, Cikgu Sarifah, Ya, untuk saya. segmen kali ini, apa yang akan kita kongsikan kepada penonton di rumah? Okey, untuk segmen ini, cikgu akan menerangkan tentang rangka perancangan projek. Okey. Baik. Jadi murid-murid kita akan cover yang ini tentang perancangan projek. Bagaimana nak merangka perancangan projek. Cikgu akan terangkan. Boleh kita teruskan, Ifan? Silakan, Cikgu. Okey, jadi dalam merangka perancangan projek kita ada 3 langkah utama. Okey, ini mesti dipatuhi untuk mengelakkan kita punya projek jangka masa dia jadi panjang. Okey, yang pertama sekali ialah kita perancangan projek. Yang kedua, kita perlu ada penjadualan. Yang ketiga, kita perlu ada pengawalan. Baik. Okey, kita akan lihat satu persatu 3 langkah utama ini. Jom Okey. kita. Seterusnya boleh, Ifan? Boleh, Cikgu. Okey, seterusnya. Jadi, kita tengok yang pertama dulu. Langkah pertama ialah perancangan projek. Perancangan projek yang baik, kita dapat memastikan 3 perkara ini terjadi. Yang pertama, kita lihat objektif kita tercapai. Yang kedua, kita mengelakkan pembaziran sumber. Baik. Okey, dan yang ketiga ialah kita boleh mencegah gangguan. Okey, jadi 3 perkara ini kita perlu rancang untuk mengelakkan berlakunya gangguan dan juga Pembaziran. sumber. Sumber ni banyak jenis ya, Ifan. Antaranya, Cikgu, Antaranya ialah apa dia? Agak-agak. kita boleh ada kos, Ya, duit, bahan bahan dan sebagainya. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, Okey. seterusnya boleh, Ifan? Silakan, Cikgu. Okey, seterusnya Okey. okey. Okey, seterusnya sorry. Seterusnya, dalam perancangan projek tadi, setiap projek yang kita nak buat mesti ada seorang pengurus sebenarnya. Seorang pengurus, okey. Dalam ini cikgu nak lantik Ifan boleh jadi pengurus. Irfan jadi pengurus, boleh. Okey, pengurus tadi kan nak buat projek kan? Betul. So sekarang ni cikgu nak lantik Ifan sebagai pengurus. Pengurus Jadi projek, kita lantik pengurus projek. Apa tugas Irfan, Cikgu, sebagai seorang Ya, pengurus kita nak projek tengok ni? satu-satu ya. Okey, kita ada 4 tugas utama pengurus projek sebenarnya. Yang pertama ialah penentuan utama. Yang kedua, kita ada penentuan sub utama. Yang ketiga, kita ada pengelolaan aktiviti. Dan yang terakhir ialah matriks organisasi atau pasukan. Jadi kita nak lihat apakah perincian tugas ni sebenarnya. Betul. Ifan boleh agak tak apa benda perincian tugas bagi setiap... Sebab ini kali pertama Irfan nak buat projek ni, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh jelaskan dulu? Ya, jadi silakan. kita sekarang ni cikgu nak tengok pengetahuan sedia ada murid. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh tak kita nak lihat apa murid-murid kita ni? Murid-murid cikgu ni pun nak cakap apa agaknya tugas Ifan. Betul. Siapa Okey. boleh kongsikan, silakan. Siapa nak kongsikan? Okey, boleh? Siapa nak kongsikan? Apakah tugas Abang Irfan sebagai seorang pengurus projek? Kalau, okey, cikgu nampak kalau akak tangan. Okey, kalau boleh teruskan? Okey, apa produk, siapa pelanggan, tempoh masa, kos, kuantiti dan kualiti. Okey, yang mana kalau terangkan tu? Untuk yang mana satu tu ya? Ada 4 tu. Yang mana satu kalau? Yang utama tu. Penentuan utama ke? Yes. Okey, Okey. betul tak kita sorry. Kita tengok betul tak? Okey. Ya. Jadi Ha. yang ini apa produk nak buat sebenarnya? Jadi pengurus projek dah tetapkan apa projek yang kita nak buat. So di sini betul kalau terima kasih. Okey, next kita tengok tugas yang kedua, perincian tugas yang kedua apa dia? Siapa tu? Okey, Tash. Silakan, Tash. Teruskan, Tash. Penentuan sub utama menentukan pembahagian tugas kepada ahli kumpulan secara lebih terperinci. Okey, menentukan tugas ahli kumpulan. Sebab apa? Sebab dalam kita membuat sesuatu projek, mesti ada kumpulannya. Betul. Bukan Ifan seorang yang buat. Sebab Irfan mengurus. Jadi Ya. ada orang lain yang ingin sama-sama untuk kita siapkan projek tu. Ya, betul tu Ifan. Betul, sangat betul. Okey, seterusnya. Yang ketiga, siapa yang nak cuba lagi? Pengelolaan aktiviti. Gavin. Silakan. Okey. Pengelolaan aktiviti. Sub utama perlu menyusun sumber dan tenaga kerja dengan teratur dan mengenal pasti keperluan.
Dia mengenal pasti keperluan tadi. Nampak tak? Okey. Jadi ini di antara tugas-tugas Irfan. Dan yang terakhir, cikgu rasa ada seorang lagi anak murid cikgu yang tak bercakap lagi. Betul tak, Irfan? Betul, seorang lagi cikgu. Boleh tak? Apakah Boleh kongsi tak agak-agak? Apa dia? perkongsian yang boleh diberikan? Liana. Silakan Syahirah. Matriks organisasi atau pasukan. Pembentukan pasukan kerja. Okey, nak bentuk pasukan kerja. Irfan kena cari pasukan kerja untuk membuat satu projek. Jadi ini pasukan kerja Irfan tahu. Ini pasukannya. Baiklah kalau boleh. macam tu cikgu. Senanglah kerja Irfan sebab Irfan tahu mereka ni semua hebat-hebat belaka. Ya, okey. Seterusnya boleh Irfan? Silakan. Kita teruskan ya. Okey, yang kedua ialah dari segi penjadualan. Penjadualan ni sangat penting sebab apa? Sebab dia adalah penjadualan dari segi masa. Tempoh masa sesuatu projek ini mesti ditetapkan. Betul. Untuk mengelakkan berlakunya pembaziran sumber tadi. Okey, kita tengok satu persatu. Ini tujuan kita membuat penjadualan. Okey, cikgu nak tanya anak murid boleh? Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Mereka pasti bersedia. Siapa yang nak jawab? Okey, selain daripada mengelakkan kerugian masa, okey Gavin. Silakan Gavin. Mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Okey, mengelakkan pembaziran atau boros lah. Jangan boros, jangan bazir Jangan cikgu. boros, membazir. Okey, seterusnya. Siapa? Okey. Tash dulu. Mana satu? Liana ke Tash? Okey, Liana nak jawab dulu. Okey. Silakan Liana. Mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, seterusnya last. Okey, last. Okey, Tash. Mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, menguruskan bahan mentah secara sistematik. Okey, dapat tak? Dapat cikgu. Dapat Inilah setakat kepentingan ni. untuk kita membuat satu penjadualan. Ya, untuk kita penjadualan. mengelakkan pembaziran dan juga tak nak ada masalah yang berlaku ketika kita menyiapkan projek lah. Okey, Irfan ada tak nak bagi tanda love ke kat murid kita? Mestilah cikgu sebab diorang dah jawapan dapat yang jawab diberikan tadi kan? semua betul-betul belaka. Okey. Jadi Irfan nak bagi senyum dengan ada hati di mata. Okey, sama, senyuman cikgu pun yang bagi manis senyum. untuk anda semua. Okey, Tahniah Irfan ucapkan. Okey, seterusnya boleh Irfan? Silakan cikgu. Okey, ini adalah penjadualan ni kita boleh buat dalam dua cara Irfan. Yang pertama melalui blok hubungan melalui aktiviti. Okey. Blok rangkaian hubungan melalui aktiviti. Apa dia? Iaitu hubungan di antara dia berperingkat dari satu blok ke satu blok. Okey. Kita tengok apa dia. Okey, ini peringkatnya dalam kita blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Kita ada konsep. Mula-mula nak bincang konsep dulu juga apa yang kita nak buat. Ya, konsep macam mana. Contohnya dekat depan Irfan tu, kalau kita nak buat lampu meja macam yang Irfan tunjuk tadi tu, okey, dalam itu kita ada konsep dia. Di situ ialah konsep, kita gunakan konsep kekisi. Kekisi. Ada ruang nampak di antara itu. Okey, kemudian ada lakaran idea. Okey, di depan itu juga ada lakaran idea. Okey, dan kita membuat idea lah. Kemudian di sini nampak tak ada milestone. Milestone ni apa cikgu? Kita nak tengok apa dia milestone. Milestone ni ialah penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Itu kita namakan dia sebagai milestone. Okey, seterusnya ialah carta bar. Penjadualan tadi kita boleh buat dengan dua cara. Satu melalui blok hubungan aktiviti tadi dan kedua ialah melalui carta GAN ataupun carta bar. Okey, yang ini nanti cikgu terangkan seterusnya nanti. Boleh. Okey, jadi next, yang terakhir iaitu pengawalan. Kita mesti ada, setiap proses itu mesti ada pengawalan supaya tidak berlakunya pembaziran tadi. Kita kawal kualiti, belanjawan dan juga kos. Okey, jadi apa tujuan peringkat pengawalan ni? Okey, yang pertama ialah semua aktiviti dilakukan secara optimum. Okey, seterusnya ada tak murid-murid yang nak bantu cikgu? Ada 3 lagi. Apakah tujuan peringkat pengawalan ni? Silakan. Siapa nak jawab cikgu? Semua kat tangan tu. Kalau. Okey, Kalok dulu silakan. Kita bagi Kalok. Okey. Mengenal pasti sumber yang diperlukan. Okey, betul tak? Cikgu dah bagi jawapan satu lagi. Dah bagi jawapan satu lagi pula. Okey, tak apa. Tapi betul ke tidak cikgu jawapannya tadi? Tapi betul jawapan Kalok tu. Okey, betul. Okey, seterusnya betul. Pasti sumber yang diperlukan. Last sekali. Yang last apa dia? Ada?
Yang Ada tak? terakhir, okey. Okey, Gavin nak jawab. Silakan Gavin. Okey, seterusnya. Perubahan penjadualan dilakukan jika ada perubahan atau pembaharuan pada projek. Okey, betul jawapannya. Jadi keempat-empat ini adalah tujuan peringkat pengawalan. Okey. Baik. Baiklah. Kita nak buat sikit aktiviti, boleh? Aktiviti? Irfan pun dah tak sabar sekarang ni. Jom cikgu, aktivitinya apa Okey, tu? Irfan bantu cikgu. Murid-murid Boleh. juga boleh buat aktiviti ini. Yang pertama dekat atas meja. Nampak tak Irfan? Atas Okey. meja semua kita ada projek. So Baik. murid-murid dikendaki memilih satu projek masing-masing dan membuat apakah langkah-langkah untuk membuat perancangan projek tadi. Baik. Boleh murid-murid? Ada 3 kan cikgu tadi? Ya, ada 3. Betul tu Irfan. Jangan lupa ada 3. Ada 3. Okey, murid-murid dah sedia? Okey, murid-murid boleh tulis dekat kertas. Abang Irfan boleh tampal dekat apa tu? Dekat board tu. Okey, boleh. Kita tengok satu-satu, boleh? Boleh cikgu? Okey, seterusnya langkah kedua dah boleh mula. Okey. Okey, seterusnya letak dulu. Letak tak dulu. boleh tiru. Okey, baik. Okey, murid-murid dah sedia, dah lukis, dah buat. Okey. Okey, Ifah pun akan buat juga di sini. Okey, letak Okey. dulu. Okey, A perancangan projek, B penjadualan dan C adalah pengawalan. Okey. Dapat tak? Dah, Betul cikgu. tak? Sama lah cikgu. Kita tengok apa murid-murid buat. Boleh kita lihat dulu kita jawapan lihat yang mereka apakah siapkan murid-murid di sini. Okey, semua boleh angkat tak? Abang Irfan boleh tengok. Okey. Semak sama-sama boleh tak? Jom kita semak dulu cikgu. Kita semak dulu. Okey. Siapa yang salah, kita tak bagi dia bintang. Bintang. Kita tengok dulu jawapan bintang selalu cikgu. Okey. Okey. Rasanya keempat-empat nama cikgu ni betul belaka lah Ya, cikgu. betul. Tapi walaupun betul, boleh tak kita minta dia terangkan sedikit? Mestilah boleh. Okey. Kan? Okey, jom. Okey, siapa nak terangkan? Mengenai aktiviti tadi. Boleh, siapa yang nak terangkan? Sila. Kalau Cepat, angkat tangan. seorang saja dulu kita cuba. Okey, Tash. Tash. Silakan Tash. A ialah perancangan projek. Okey, Tash Iaitu boleh angkat sikit bagi nampak apa yang Okey. Tash buat tu. Tash, Dan okey. sambil terangkan kepada kami di sini. Okey, boleh Tash? A ialah perancangan projek, pelantikan pengurus projek. B ialah pengawalan, anggarkan masa menyiapkan projek. C ialah pengawalan, mengawalkan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Sumber kos kualiti Dan belanjawan ya. Okey. kualiti belanjawan. Baik, terima Okey. kasih Tash. Okey Tash. Nampaknya jawapan yang diberikan tu rasanya macam cukup. Cikgu rasa macam Ya, mana? betul. Macam cukup dan lengkap. Memang lengkap lah ya. memang lengkap Okey. kan? Jadi cikgu Okey. nak bagi bintang ke sekarang ni? Yelah, mestilah. Mestilah. Okey, jadi Abang Irfan nak bagi okey. 2 bintang okey untuk semua yang berjaya menjawab soalan cikgu tadi. Okey. Baiklah. Baiklah, sekarang ni seterusnya boleh kita teruskan? Seterusnya cikgu silakan. Okey, seterusnya. Jadi di sini walaupun murid-murid boleh menerangkan, kita nak buat sedikit cikgu nak tahu sedikit apakah yang murid-murid dapat. Sama ada mereka betul-betul faham ke tidak kan? Ya, betul. Okey, Kita silakan, mesti cikgu. ada satu pengukuhan untuk murid-murid. Okey, seterusnya. Jom kita. tengok. Okey, seterusnya ini soalan pengukuhan cikgu. Okey, semua murid-murid boleh tengok. Irfan juga kena jawab. Ifah pun kena jawab juga. Boleh. sebab pengurus projek ni saya sebagai ketua tau. Baik. Okey, Ifah kena tahu juga bagaimana Okey, caranya. jadi seterusnya kita Okey. tengok. Soalannya Jom. ialah susun rangka perancangan projek mengikut keutamaan. Jadi Okey. empat-empat ni kena jawab dulu. Irfan menjawab, baru kita semak jawapan. Okey, Adakah boleh, betul tak ada ataupun masalah. salah. Boleh? Baik, Ifah akan Okey. jawab dulu di sini. Okey, Irfan Ifah boleh akan lihat jawab. dulu. Lihat dulu. Okey, susun rangka perancangan ini mengikut keutamaan. Yang mana dulu? Okey. Ah, Boleh yang mana Ifah dulu? sebutkan secara lisan cikgu? Boleh, boleh. Okey, boleh. okey, baiklah. Yang pertama adalah perancangan projek. Okey. Okey, yang kedua penjadualan dan terakhir kita kena buat pengawalan untuk mengelakkan kerugian dan juga pemeziran sumber cikgu. Ya, bagus Irfan. Betul Okey. tak? Tapi tak tahulah betul tidak. Kita lihat dulu. Sebab kita lihat dulu. Jawapan Belajar-belajar. anak murid cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, murid-murid boleh jawab? Siapa Okey. nak cuba jawab? Okey, Gavin dulu. silakan. Gavin dulu. Okey, yang pertama ialah perancangan projek, yang kedua ialah penjadualan, yang ketiga ialah pengawalan.
Okey. Baik. Jawapan dia sekejap lagi tau. Boleh? Sekejap lagi? Ah. Okey, maknanya kita nak bagi sedikit suspense lah kat sini. Ya, betul-betul. okey. Sebab semua kena jawab dulu, baru adil. Baru kita nak, sebab nanti di akhirnya murid ni, kita nak tahu siapakah yang cemerlang. Ataupun siapa yang tahap penguasaannya bagus. Okey, kalau itu kita boleh bagi mereka untuk jawab lagi? Ya, betul-betul. Silakan. Okey. Siapa nak jawab lagi? Liana. Silakan Liana. Okey, Liana dulu. Yang pertama, perancangan projek. Yang kedua, penjadualan. Yang ketiga, pengawalan. Okey. Kita ada lagi dua Seorang orang lagi, murid. cikgu. Seorang lagi Seorang boleh? lagi. Okey. Seorang lagi boleh? Siapa? Kalok. Tadi Kalok angkat tangan. Kesian dia. Cikgu bagi peluang dekat Kalok. Okey. Okay, yang first, Okey, apakah First jawapan kalau is dia? perancangan projek. Yang kedua, penjadualan. Yang ketiga, pengawalan. Okey, kita cikgu. tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, nombor 1 perancangan projek. Penjadualan, yang ketiga pengawalan. Alhamdulillah. Okey. Semua betul dan kita ada dapat berapa bintang? 3 bintang cikgu. Cikgu bagi 3 bintang untuk 3 semua. bintang. Okey. Okey. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian untuk segmen kali ini. Jangan ke mana-mana sebab kita dapat berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian. Jadi jangan lupa untuk bersama kami di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM tentunya dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi untuk segmen kali ini pula cikgu, apakah perkongsian yang boleh cikgu ceritakan kepada penonton? Okey, Ifan, kita akan sambung pembelajaran kita pada kali ini iaitu pada segmen kali ini kita akan melihat tentang analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Baik. Okey, jadi kita akan lihat. Boleh cikgu terangkan, Ifan? Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita akan lihat cara kita nak mengenal pasti. Yang pertama sekali bila kita nak buat analisis ataupun jadual kerja, kita perlu lihat apakah aktiviti yang akan kita buat. Okey, itu yang pertama. Dan bila kita sudah ada aktiviti, kita perlu susun dalam jadual kerja. Jadi untuk itu, dalam jadual, sebelum kita membuat jadual kerja, kita perlu tahu apakah garis panduan yang perlu kita buat. Okey, garis panduannya ada beberapa garis panduan yang perlu kita patuhi dalam menyediakan jadual kerja. Baik. Okey, kita lihat satu persatu ya. Okey, boleh murid-murid dah sedia ke belum? Dah bersedia ke belum? Senyum sikit. Okey, kalau dah Okey. bersedia, jom kita teruskan dengan garis panduan penyediaan penjadualan projek. Cikgu. Okey, jom cikgu tunjukkan satu persatu. Okey, garis panduan yang pertama ialah menentukan aktiviti. Apa aktiviti yang kita nak buat? Okey, dan yang kedua ialah kita perlu menyusun aktiviti dalam jadual tersebut mengikut keutamaan. Okey, dan yang ketiga ialah kita perlu membuat anggaran sumber. Anggaran sumber. Sumber ni banyak jenis. Betul. Nanti cikgu akan terangkan. Kemudian yang keempat ialah menganggarkan tempoh masa. Okey, dan yang kelima ialah kita bangunkan jadual. Yang keenam ialah kita perlu menganggarkan kos dan juga menyediakan bajet. Okey. Jadi hari ini kita hanya sampai sini saja, Ifan. Sampai yang Okey, kelima sahaja? murid-murid, ya, kita akan sampai kepada yang kelima sahaja. Tapi dalam jadual kerja kita akan susun mengikut keutamaan. Baik. Okey, boleh? Boleh, cikgu. kita teruskan? Sila. Okey, boleh murid-murid? Senyum sikitlah sayang. Okey, baik. Macam tu Okey. semangat yang kita nak. Okey, Baik. seterusnya ialah sekarang ni bila kita nak buat analisis, sebelum kita buat jadual, kita perlu menganalisis dulu. Okey, kita ada 6 perkara yang perlu kita analisis satu persatu secara terperinci. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan satu dulu. Yang satu dulu, apa yang
terperincinya dalam menentukan jadual tadi, aktiviti tadi. Yang pertama kita perlu tahu skop kerja masing-masing. Baru kita tahu apa yang perlu dibuat oleh pengurus projek, Betul. apa yang perlu pereka bentuk buat dan sebagainya. Itu yang dikatakan menentukan aktiviti dalam jadual. Okey, boleh faham Boleh. Ifan? Faham, cikgu. Sebab pengurus projek kena faham dulu. Saya kena tahu semua benda Ya. supaya saya boleh bagi arahan kepada anak buah saya lah. Ya, betul. Pandai Ifan. Okey, sekarang ni cikgu nak tahu kumpulan kerja Ifan ni tahu Okey. tak? Kita tanya sikit boleh tak? Boleh, cikgu? Jom kita tanya murid-murid kita di rumah. Okey, boleh? Siapa yang agak-agak nak bagi pandangan? Apa agaknya? Susun aktiviti ni bagaimana? Anggaran sumber untuk aktiviti ni bagaimana? Boleh? Boleh tak murid-murid? Okey, Boleh. siapa nak mulakan dulu? Boleh? Untuk susun aktiviti dulu. Okey. Untuk Siapa yang kedua. nak cerita sedikit? Cerita. Tak apa, salah tak apa. Sebab dia belajar ni mesti ada kesilapannya, betul, Betul, tak? cikgu. Dan diperbetulkan oleh guru. Okey, seterusnya. Siapa Tash? Silakan, Tash. Okey, silakan. Aktiviti disusun secara berturutan agar tidak mengganggu perjalanan projek. Contohnya menyediakan lakaran sebelum menyediakan bahan. Siap bagi contoh lagi tu. Okey. Kita tengok betul tak? Betul. Baik. Jadi, aktiviti disusun berurutan. Berurutan agar tidak mengganggu perjalanan projek lah. Ya, betul. Jadi lakaran perlu disediakan dulu. Sebab apa lakaran? Sebab daripada lakaran itu kita akan dapat apa bahan yang akan digunakan. Okey. Seterusnya, yang ketiga, boleh? Ada tak? Anggaran sumber untuk aktiviti. Silakan. Okey. Siapa nak cuba jawab? Ada yang nak cuba jawab? Gavin. Silakan. Gavin. Okey, teruskan Gavin. Okey. Penentuan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan projek merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Okey. Okey, kita tengok. Betul tak? Kita semak ya. Okey, betul tak? Ifan? Okey, betul cikgu jawapannya. Betul kan? Kita kena buat penentuan anggaran sumber yang diperlukan dan juga ia merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan juga peralatan. Itulah bagus. Pengurus projek dah dapat kuasai Betul. apa bidang tugas dia. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat. Yang keempat ni ialah anggaran tempoh masa. Anggaran tempoh masa ni perlu kita perlu tetapkan bergantung kepada projek itu. Betul. Kalau projek itu agak sukar, mungkin tempoh masanya lebih Lama. panjang ataupun lamalah. Kalau projek itu lebih tak sukar mana, bahan senang didapati, mungkin dia lebih tempoh masa dia adalah lebih pendek. Okey, seterusnya. Boleh tak? Nombor 5 dengan nombor 6. Ada yang siapa-siapa yang nak bagi perincian dia? Okey? Mana anak buah saya ni? Okey, jom. Syahirah Liana, kongsikan kepada kami di sini. Okey. Bangunan jadual. Aktiviti menyusun segala proses penghasilan produk dalam bentuk jadual. Disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk minggu atau bulanan. Aktiviti jadual disusun mengikut keutamaan. Asas mengawal atau memantau pelaksanaan projek. Okey, kita semak. Betul tak? Panjang jawapannya. Okey. Itu dia. Jadi disusunlah dalam jadual kerja. Nanti kita akan buat aktiviti pembangunan jadual ini. Kita akan buat kejap lagi, cikgu? Kita akan buat sekejap lagi. Boleh. Last sekali. Siapa yang boleh nak terangkan? Ada yang nak bantu? Kalau Silakan. sebab dia belum Kalau- lagi. Dia nak bercakap juga tu. Betul tu. Okey, Bagus seterusnya. berlumba-lumba untuk menjawab. Okey, silakan kalau. Melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan, merangkumi kos bahan, alatan, upah dan kos overhead. Bajet akan disediakan mengikut bilangan produk selepas memperolehi jumlah kos modal. Baik, kita terima tengok. kasih kalau. Ini dia. Baik. Jadi itu adalah anggaran. Jadi perincian kita sudah pun membuat satu analisis perancangan projek. Betul. Dan untuk kita hasilkan jadual kerja. Okey, untuk kita hasilkan jadual kerja. Sekarang ni cikgu rasa kita dah boleh buat jadual kerja. Baik. Boleh? Ifan dah ready? Dah bersedia, cikgu? Okey, murid-murid di rumah
Murid-murid dalam talian bersama dengan cikgu sudah bersedia? Dah bersedia? Mestilah cikgu, kita tadi ada Okey, kita bagus. berbincang sedikit. Kita kan dah buat projek ni cikgu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengok bagaimana jadual kerja itu dihasilkan. Okey. Tapi sebelum tu kita tengok dulu supaya kita tak lari daripada langkah-langkah ini. Okey, boleh? Boleh. Okey, langkah pertama. Boleh Ifan nak mula dulu langkah pertama apa? Boleh cikgu. Ifan akan buka medan ataupun wadah perbincangan kita. Yang pertama, kita kena tentukan aktiviti jadual. Okey. Betul? Baiklah. Yang kedua, kumpulan kerja Ifan ada tak? Mana? Sila jawab nombor 2. Apa pula? Cepat. Langkah kedua. Okey. Silakan. Okey, Liana. Susun mengikut keutamaan. Cantik. Terbaik. Okey, bagus. Okey, seterusnya ada lagi langkah ketiga. Apa dia? Okey, Gavin. Anggarkan sumber untuk aktiviti. Baik. Banggakan pengurus projek anda. Okey, yang keempat. Bagus. Pengurus projek yang bagus. Okey, yang keempat. Dan yang kelima apa dia? Okey, yang kelima. Siapa nak jawab? Okey. Touch dulu ke kalot dulu? Ini paling penting ni, nombor 5 ni. Cepat. Mana Okey, Buat jadual kerja. Okey, terima kasih Tash. Buat jadual kerja. Dan yang terakhir, boleh kita bagi kumpulan kerja yang kumpulan... Siapa nak jawab? Silakan. Cepat. Okey, kalau Okey, apakah kalau- langkah yang keenam? Anggarkan kos dan penyediaan. Bajet. Saya setuju, cikgu. Okey. Jadi kita dah tahu ini adalah langkah, ada 6 langkah untuk menyediakan jadual kerja secara terperinci. Betul. Sekarang ni kita buat jadual kerja. Boleh? Boleh. Boleh, Ifan? Okey. Jadi Ifan ambil tempat Okey, di untuk sini. kita buat jadual kerja. Okey. Murid-murid boleh sediakan kertas, pen buat dan pembaris untuk buat jadual kerja masing-masing. Baik. Okey. Jadi pengurus projek mesti betul dulu tahu. Betul lah. Saya tak boleh salah. Kalau tidak nanti akan melibatkan anak buah saya, cikgu. Ya, betul. Nanti projek tak jalan, tak jadi. Tak jadi. Jangan. Tak nak. Jadi sebab tu Ifan kena betul kat sini. Seterusnya kita teruskan boleh? Boleh, cikgu. Okey, Jom. seterusnya. Okey, kita bagi bintang dululah sebab semua dah betul tadi. Berapa bintang cikgu nak bagi? Cikgu bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey, tahniah Okey. Ifan ucapkan. Jom kita tengok bagaimana untuk kita bangunkan jadual, cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu dah siap? Ifan boleh teruskan? Cikgu dah siap. Alamak, okey tapi nampaknya. cikgu belum tentukan berapa minggu cikgu nak pakai. Oh, okey. Jadi baik. sambil tu Ifan boleh teruskan untuk menghasilkan jadual. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Kalau Ifan macam sedikit kurang faham ataupun tidak tahu, mungkin cikgu betul Ifan betul. boleh? Ya, cikgu akan bantu Ifan. Murid-murid boleh teruskan. Cikgu bagi masa untuk buat. Sementara tu, sambil tu cikgu kita berinteraksi Betul. bagaimana Ifan nak tampal. Okey, dalam jadual kerja ini, kita dah tahu dah, kita dah bincangkan aktiviti yang kita akan buat dalam jadual kerja. Jadi sekarang ni kita mesti susun mengikut keutamaan. Okey, tadi kan kita ada garis panduan bagaimana kita nak buat kan. So sekarang ni kita susun mengikut keutamaan. Baik. Okey, cikgu letak yang pertama ialah buat perbincangan konsep dulu dengan pelanggan. Sebab apa? Projek ni semua kita nak pasarkan. Betul, kita nak tak? jual kepada orang ramai, cikgu. Jadi kita perlu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, itu yang seterusnya pertama. cikgu gunakan, cikgu buat lakaran dulu. Irfan pun rasa Irfan akan letak itu sebagai nombor yang kedua, cikgu. Sebab Ya, lakaran betul. ini penting untuk kita memastikan gerak kerja kita akan berlangsung dengan baik, cikgu. Ya, betul. Jadi cikgu, kat sini cikgu nak ada minggu tau dalam jadual. Okey, ada minggu. Untuk aktiviti pertama, cikgu perlukan 2 minggu. 2 minggu, Ya. Okey. Aktiviti kedua, cikgu ambil 2 ataupun cikgu ambil 2 minggu juga, tetapi pada minggu kedua dan ketiga. 3. Irfan meletakkan stiker, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Tak apa, Ifan buat kalau agak-agak tak boleh, tak siap tak apa. Janji Okey. ada. Baik, Biasalah. nampaknya Irfan akan buat dulu, cikgu pun akan terangkan sama-sama lah. Ya, cikgu akan terangkan. Baik. Kemudian untuk yang ketiga, aktiviti ketiga ialah cikgu mula mencari pembekal projek. Okey, cikgu perlukan, di sini cikgu perlukan 2 minggu juga. Pada minggu ketiga dan juga ke-4. Okey. Okey, kemudian aktiviti seterusnya cikgu dapatkan bekalan bahan. Okey. Bekalan bahan ni hanya 1 minggu sahaja. Kemudian seterusnya cikgu dah dapat bahan, cikgu terus buat projek lah. Itu menanda, mengukur dan juga
memotong. Okey. Itu juga mengambil masa 2 minggu lebih 2 kurang. minggu. Ya, Baik. kemudian seterusnya menguji. Selepas itu dah siap projek tadi, cikgu buat ujian lah. Ujian, Jika okey. ada penambahbaikan di mana-mana yang perlu ditambah baik, cikgu akan buat tambah baik. Dan cikgu perlukan 3 minggu bahagian itu. Kemudian seterusnya buat kemasan ataupun mengecat lah. Kemudian seterusnya, bila kerja siap, kita perlu buat laporan yang terakhir. Jadi cukuplah 9 minggu. Okey, Okey, baik. boleh? Jadual cikgu dah siap? Dah siap? Tapi Okey. cikgu rasa jadual murid-murid juga dah siap. Betul? Murid-murid semua? Kalau dah siap cikgu, Okey. mungkin kita boleh lihat dulu. Okey, bagaimana lakaran ataupun jadual yang mereka telah siapkan? Ya, boleh. Boleh Ifan. Jom kita Okey. lihat. Okey, murid-murid boleh angkat jadual? Masing-masing boleh? Mana anak buah saya ni? Pengurus Sebab projek nak pengurus, tengok. biasanya pengurus dia akan lihat apa yang dibuat oleh Okey. kumpulan projek. So, ini adalah jadual kerja yang dibuat oleh murid-murid. Baik. Okey tak Ifan? Bagi saya sedikit masa cikgu untuk meneliti manakah prestasi anak buah saya ni cikgu Ya. Okey, saya tengok dulu jadualnya jelas dan juga masa yang mereka cadangkan kepada saya sebagai pengurus projek juga bagi saya okey. Kena dengan sasaran kita lah cikgu. Okey, jadi lengkap jadualnya Betul. mengikut jumlah minggu. Okey, betul tak? Betul, cikgu. Okey, kita nak dapatkan penerangan tak daripada murid seorang? Mestilah cikgu, kalau Okey. mereka dah siapkan jadual, kita bagi seorang murid cikgu untuk ceritakan. Boleh? Okey, boleh. Siapa Okey. nak kongsikan ni? Siapa nak kongsikan apa yang dia buat? Okey, boleh? Mana siapa anak nak buah saya yang berani untuk cuba ke depan bentangkan macam jadual? Gavin tu senyumannya senyuman menawan. So kita bagi dia boleh tak? Boleh. Gavin, sila terangkan jadual yang anda siapkan. Okey. Okey. Nanti. Okey. Ya. Cerita sikit Untuk boleh? Minggu pertama dan minggu kedua, perbincangan konsep bersama pelanggan akan dijalankan. Untuk minggu kedua, aktiviti melakar bentuk produk dengan persetujuan pelanggan akan dijalankan. Untuk minggu kedua dan ketiga, Okey. kita akan mencari pembekal bahan, dan untuk minggu ketiga dan keempat, kita akan membuat pesanan, dan untuk minggu keempat dan kelima, kita akan mendapatkan bekalan bahan kita. Untuk minggu kelima juga, aktiviti menanda, mengukir dan memotong akan dijalankan. Untuk minggu ke-6 dan ke-7, aktiviti memasang akan dijalankan. Untuk aktiviti menguji guna dan penambahbaikan, aktiviti ini akan dijalankan pada minggu ke-7 dan ke-8. Dan aktiviti kemasan dan mengacat pun juga dijalankan pada minggu ke-8. Untuk Okey. minggu terakhir, kerja akan disiapkan dan laporan pun juga akan dibuat. Baik. Okey. Terima kasih Gavin. Wah, kalau saya jadi pengurus projek ni, tak perlu risau lagi cikgu. Ya, betul. Sebab jadual yang telah disiapkan itu lengkap dan juga manfaatkan kepada kita. Okey cikgu. Okey. Boleh kita berikan bintang kepada Gavin cikgu? Boleh. Berapa bintang nak bagi tu? Kalau cikgu bagi 3 bintang. 3 bintang. Okey cikgu, jom kita teruskan pula dengan satu soalan pengukuhan boleh? Boleh? Okey, Silakan. seterusnya. Ini soalan. Cikgu dah sediakan. Okey. Okey. Soalannya ialah nyatakan salah satu cara membuat penjadualan. Baik, siapa dah jawab? Silakan. Tadi cikgu ada sebut ada 2 cara kan? Okey, Gavin juga nak jawab. Okey, boleh teruskan Gavin? Okey, kita boleh guna catakan atau catapa untuk membuat penjadualan. Okey, bagus. Betul tak? Okey, tengok jawapannya cikgu. Okey, jawapannya. Baik, itulah Okey. jawapannya terbaik Gavin. Okey cikgu, berapa bintang nak bagi ni? Cikgu bagi 3. 3 bintang untuk Gavin. Baik, terima kasih. Nampaknya semua bersemangat untuk segmen kali ini. Banyak soalan dan juga jawapan diberikan secara bernas, cikgu. Ya. Dan sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa ada dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Okey.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi untuk segmen kali ini cikgu, kita nak sentuh mengenai apa pula sebenarnya? Okey, di sini cikgu cuma nak bagi tips tentang bagaimana nak buat penyelesaian sesuatu masalah. Okey, okey. jadi dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam setiap kehidupan kita setiap hari, kita ada produk yang kita guna pakai. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, antaranya kita boleh dapat kita boleh buat sumbansaran dalam kumpulan. Okey, macam tadilah kan, ada ahli kumpulan bincangkan apa agaknya penyelesaian yang boleh dibuat untuk lampu meja contoh dia. Betul. Nak buat untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, dan yang kedua kita juga boleh buat pemerhatian dan juga boleh buat perbincangan dalam kumpulan serta sumbansaran tu sebenarnya benda yang sama lebih kurang lah. Baik. Okey, kemudian penambahbaikan bagi setiap projek ni sebenarnya kita tidak perlu kadang-kadang kita tidak perlu membuat produk baru, tetapi kita perlu buat satu inovasi ke atas produk sedia ada. Okey. Jadi itu di antara tips-tips dalam membuat penyelesaian masalah untuk produk dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, cikgu. Terima kasih. Seterusnya, Silakan cikgu. okey, boleh cikgu teruskan? Boleh, tak ada masalah. Jadi selepas tips ni, sebab cikgu sudah cover membuat jadual kerja. Betul. Dan membuat rangka penjadualan. Jadi seterusnya kita akan buat apa dia? Dah tentulah cikgu nak tengok tahap penguasaan murid-murid semua. Okey. Okey, jadi boleh kita teruskan? Maknanya ada soalan lah cikgu ya? Ya, betul. Kita ada okey. soalan. Boleh, jom kita teruskan. Okey, so jom kita teruskan. Kita ada Kuis, okey. okey, seterusnya. Boleh tak murid-murid? Dah bersedia ke belum? Murid-murid semua dah bersedia? Okey, dah anggut tu cikgu, Okey. dah bersedia dah tu. Okey, jom dah teruskan anggut. dengan kuis yang pertama, silakan. Okey, terus kita teruskan ya. Okey, cikgu bacakan soalan, kemudian murid-murid boleh jawablah. Boleh. Okey, milestone ialah penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Okey, di sini pernyataan di atas adalah keterangan mengenai milestone. Betul atau salah? Salah. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan cepat-cepat. Okey, Okey. silakan. Gavin. Betul. 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 Gavin, betul. Okey, ada lagi yang nak jawab? Okey, Liana. Betul. Okey, betul. Boleh kita semak jawapan? Boleh cikgu, jom. Okey, seterusnya. Okey, baik. Jadi jawapannya betul, 3 bintang. Okey, seterusnya. Ada lagi soalan kuis? Ya. Jom kita lihat apakah soalannya. Okey, soalan yang kedua ialah langkah ini merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan juga peralatan. Pernyataan di atas menunjukkan garis panduan penjadualan projek. Apakah aktiviti yang sesuai bagi pernyataan di atas? Okey. Okey. Murid-murid boleh jawab? Okey, Tash. Boleh Silakan, teruskan, Tash? C. Anggaran sumber. Okey, Anggaran seorang sumber. lagi boleh jawab? Okey, kalau C. Anggaran sumber. okey, kita tengok. Irfan nak cuba? Irfan pun nak jawab C juga cikgu. Okey, Anggaran kita sumber. tengok. Betul tak? Ya. C Okey. juga. Jawapannya betul. So, 3 3 bintang. Baik, jom Okey. kita teruskan dengan soalan yang ketiga cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Okey, murid-murid, soalan seterusnya ialah apakah tugas utama pengurus projek yang dilantik dalam sesuatu projek? Irfan tak boleh jawab. Betul, sebab Irfan pengurus projek. Okey. Dah tahu kan kerja kan? Dah tahu, Okey, dah tahu dah. seterusnya. Boleh? Murid-murid boleh terus jawab? Ada yang nak jawab? Apa Gavin. tugas Abang Irfan dekat sini sebagai pengurus projek? Silakan. Okey. Jawapannya D. Membuat pengelolaan aktiviti. Membuat pengelolaan aktiviti. Ada seorang lagi tak murid cikgu yang nak jawab? Boleh? Tash, boleh Tash? D. Membuat pengelolaan aktiviti. Okey, membuat pengelolaan aktiviti. Aktiviti. Kita tengok betul tak? Inilah tugas saya cikgu untuk buat pengelolaan aktiviti. Okey, baik. Boleh kita teruskan soalan Silakan, seterusnya? cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, ini soalan yang keempat. Okey. Pada peringkat pengawalan sesuatu projek, perubahan dalam penjadualan boleh dibuat sekiranya berlaku perubahan atau penambahbaikan pada projek. Pernyataan di atas adalah keterangan mengenai peringkat pengawalan. Betul atau salah? Okey,
Okey, apa jawapan dia? Boleh ke tidak kita buat perubahan? Ifan nak jawab? Boleh cikgu. Irfan nak jawab betul. Okey, seorang murid cikgu boleh jawab? Silakan. Okey, dua-dua pula. Ifan nak pilih siapa? Saya pilih Liana dulu. Boleh? Okey. Silakan. Jawapan dia betul. Betul. Okey, kita semak. Jom. Jawapannya Baik. betul. So, Okey. 3 bintang. Okey, jom. Okey. Ada lagi soalan cikgu? Ada, okey, ini soalan. Dah terus ada jawapan lah Ifan. Alamak, tak apa. Mungkin cikgu boleh terangkan sahaja. Okey, dah. Ini markah bonus kepada anak murid kita Ini lah. sebenarnya nak bagi markah bonus sebenarnya. Betul. Okey. Penjadualan masa disediakan bagi sesuatu projek. Okey. Jadi sebenarnya penjadualan masa ni seperti yang kita beritahu tadilah. Dia sangat penting dalam membuat anggaran sesuatu masa dalam menyiapkan sesuatu projek. Sebab apa? Sebab mengelakkan apa dia? Mengelakkan pembaziran. Mengelakkan pembaziran masa, sumber dan juga satu lagi apa? Sumber dan kos cikgu. Kos satu lagi. Sumber, kos dan juga bahan. Okey. Itu dia. Baik cikgu, terima kasih. Irfan lagi faham lah cikgu lepas kita buat kuis ni. Sebab setiap pembelajaran ni kita kena ajukan soalan untuk kita pastikan sama ada kita betul-betul faham ke tidak kan. Okey cikgu, terima kasih atas perkongsian. Jadi, sekarang ini Irfan dan cikgu, apakah prestasi anak murid cikgu hari ini dan cikgu boleh sedikit rumuskan kepada kita tentang topik hari ini, silakan. Okey, jadi cikgu nak bagi prestasi dulu boleh? Okey, untuk pembelajaran kita hari ini, tahap penguasaan murid-murid untuk topik ini iaitu standard pembelajaran 2.1.2 dan 2.1.4 dan 2.1.5 ini standard pembelajarannya ada 2. So kita boleh bagi tahap penguasaan berada di 3 bintang. 3 bintang. Alhamdulillah. Semua orang dapat 3 bintang sebab dapat menerangkan dengan jelas apa itu penjadualan projek. Betul. Dan dapat juga membuat jadual kerja secara sistematik. Sebab tadi pada permulaan cikgu dia terangkan tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh dapat menyediakan jadual kerja. Betul. Dengan sistematik dan juga murid boleh membuat perancangan projek. Jadi kesemua murid cikgu hari ini ada 4 orang semua sekali termasuk Irfan boleh membuat jadual kerja dan buat perancangan projek. Baik, maknanya cikgu objektif kita kesemuanya tercapai hari ini. Alhamdulillah. Cikgu, sedikit rumusan dari cikgu, silakan. Okey, jadi untuk rumusan daripada cikgu untuk pembelajaran standard pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana nak buat perancangan sesuatu projek secara terperinci. Kemudian kita boleh buat penjadualan setiap projek itu secara mengikut urutan. Aktiviti itu mengikut urutan iaitu yang mana lebih penting, yang mana yang agaknya berada di susunannya berada ke atas, di bawah dan sebagainya. Dan juga dalam membuat perancangan projek, kita perlu ingat ada 3 langkah utama. Satu ialah kita lantik pengurus projek. Betul. Yang kedua kita buat penjadualan. Yang ketiga kita perlu ada pengawalan. Pengawalan perlu dibuat dari sepanjang proses berlakunya penghasilan projek tersebut. Baik cikgu, terima kasih. Jadi sekarang ini cikgu nak ada sesuatu yang cikgu nak beritahu. Boleh? Apa tu cikgu? Sesi pembelajaran kita hari ini kita boleh dapat bahannya daripada Sumberku. Betul tak Irfan? Betul tu cikgu. Boleh layari portal Sumberku. Baik cikgu, terima kasih untuk perkongsian ilmu hari ini. Banyak yang kami pelajari dengan cikgu mengenai topik kita iaitu topik kita adalah untuk hari ini rangka perancangan penjadualan projek. Ya cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.